Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, surah Yunus, surah yang 10, juzuk yang ke-11. Dalam kuliah yang lepas kita telah baca sehingga ayat 74 bermula pada ayat 71, iaitu kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni merupakan rasul yang pertama selepas daripada Nabi Adam dan juga Nabi Idris alaihi salam. Dan dia hantar untuk mengajak kaum dia kembali kepada akidah tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai hukumnya kepada kaum Nuh yang tidak menerima ajaran dia ni telah menurunkan bencana banjir taufan dan juga bencana banjir yang besar sehingga mereka tenggelam semua sekali. Malam ni kita sambung sedikit lagi ayat 75. Ayat 75 ini kisah yang seterusnya yang ada dalam surah Yunus, surah Yunus ini. Iaitu kisah tentang Nabi Musa dan Harun. Allah SWT berfirman ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu, iaitu selepas pada Nuh tu ada beberapa rasul-rasul yang lain. Kemudian barulah mari zaman Nabi Musa. Jadi sesudah itu kami utuskan rasul-rasul, iaitulah Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka Fir'aun dan kaumnya berlaku sombong takabur, enggan menerimanya, dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa. Oleh sebab itu tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, berkatalah mereka sesungguhnya ini ialah sihir yang nyata. Jadi ayat ni cerita pada kita iaitu selepas pada zaman Nabi Nuh, di tengah-tengah tu banyak nabi-nabi yang lain, dan dia terus mari kepada kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun, iaitu dihantar kepada sebuah kerajaan dengan seorang pemerintah yang dikenali sebagai Fir'aun. Sebagai Fir'aun kita ulas semula sebelum kita pergi panjang ni. Jadi kisah Fir'aun ni kisah yang masyhur. Salah seorang raja besar yang menentang Islam ni yang disebut dalam Quran ni ialah Fir'aun. Selain pada Fir'aun ni Namrus. Namrus ni zaman lain. Namrus ni zaman yang lebih awal lagi, iaitu pada zaman Nabi Ibrahim AS. Fir'aun ni zaman kemudian sikit. Tepat pula lain-lain. Fir'aun ni di Mesir. Di Mesir yang disebut sebagai Mesir lama pada waktu itu. Pusat pemerintahannya bukan di Kairah seperti mana yang ada pada hari, tapi di jauh lagi daripada Kairah. Fir'aun ni ialah nama gelaran kepada raja yang memerintah Mesir pada waktu itu. Dia ada beberapa dinasti. Salah satu dinasti ni ialah yang menggunakan gelaran Fir'aun, ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil Farao. Farao ni Fir'aun lah. Kalau di di Parsi dia panggil Khosrus ataupun Kisra. Arab kata kalau di Rom dipanggil Caesar ataupun Kaisar. Kaisar. Jadi di Mesir ni zaman awal lagi, sebelum zaman Kisra dan sebelum zaman Kaisar lagi. Jadi dipanggil Fir'aun, Farao ni. Jadi di atas sini bawa ajak mereka ni untuk kembali kepada akidah tauhid. Sebab kalau kita baca dalam sejarah, Fir'aun yang ada pada zaman Musa ni, dia berat pasal dia mengaku dia ni Tuhan. Sebelum pada tu Fir'aun yang lain ni tidak pernah mengaku Tuhan. Mereka ni mengaku anak kepada Tuhan saja. Dan ada setengah tu yang tidak mengaku pun, cuma dia sembah dewa yang dipanggil dewa matahari. Ra, nama Ra tu ialah dewa matahari. Tapi Fir'aun yang ada pada zaman Musa ni, dia mengaku dia ni Tuhan. Berat lagi pada hak lain-lain. Jadi bila ni berdepan dengan Nabi Musa, ya dalam ni pun dia sebut kisah yang rekah. Kalau kita baca dalam sejarah tu, dalam surah Al-A'raf dulu, proses nak boleh berlaku ni macam mana Nabi Musa ni gini banyak tu kita tak setuh lah, sebab kebanyakan kita tahu. Jadi hak ni dia ambil ni hak mereka bertembung lah. Selepas Nabi Musa dilantik menjadi nabi,
Bila dia balik daripada Tursina, selepas dia bermunajat di Tursina 40 hari, lepas tu dia berdepan dengan Firaun secara terbuka. Berdepan dengan Firaun. Sebelum pada tu dia dalam perjalanan dia tu dilantik. Nabi Musa ni dilantik jadi nabi dalam perjalanan dia balik ke Mesir daripada negeri yang dia bawa diri dulu, yang ada setengah kitab sebut sebagai Madian. Walaupun kalau kita baca dalam sejarah hamba rasa tidak Madian, tapi yang masyhurnya dalam kitab ialah di Madian. Jadi dalam perjalanan balik itulah dia dilantik menjadi nabi, iaitu bila dia berhenti di satu tempat tengah malam tu, dia berhenti di satu tempat, dia cari api. Masa tu musim sejuk. Jadi bila dia berhenti dengan isteri dia, dengan binatang-binatang dia bawa itu, kambing yang dia bawa tu, dia nampak cerah dalam rok. Kalau kita rok lah, kalau bahasa kampung kita ni dalam rok, bukan hutan betul, tapi dalam rok dia nampak cerah cahaya. Jadi dia ingat ada api. Lalu dia suruh isteri dia, tunggu sini, aku nak pergi cari, ini anastu nara, aku nak pergi cari api supaya boleh menghilangkan kesejukan. Sebab bila kita bakar api kan mesti sejuk kan, dia tahanlah sikit kesejukan apa tu, gigi tiba-tiba buka api, dia tengok cahaya dalam rok. Dalam satu riwayat tu disebut cahaya tu duduk di batang pokok. Satu batang pokok tu ada cahaya di situ. Dan dalam keadaan tiba-tiba tubik suara Allah Subhanahu Wa Taala, suara yang disebut sebagai suara daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang didengari Nabi Musa. Jadi berlaku dialog dalam Quran pun cerita, berlaku dialog pada waktu itu antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Musa. Dari situlah dia dilantik menjadi nabi. Panjang cerita tu kalau kita baca dalam 3 tempat dalam Quran tu, dia dilantik jadi nabi. Sebab tu Nabi Musa ni dikenali sebagai kalimullah, orang yang boleh berkecek teruh, berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan orang lain dilantik melalui Jibril. Jibril turun lantik istihar jadi nabi. Tapi Nabi Musa ni direct. Lepas tu barulah dia berhubung dengan Jibril alaihissalam. Kemudian bila dia balik Mesir ni, dia bawa dakwah kepada orang Mesir. Dan ramai orang Mesir ni, terutama daripada Bani Israel, yang terima ajaran Nabi Musa. Dan ini menimbulkan rasa tidak senang daripada Firaun. Dia di Mesir tu pada waktu tu ada 2 kelompok besar, iaitulah orang Mesir betul yang disebut dalam sejarah sebagai Kibti. Kibti ni orang asal bumi Mesir. Dalam bahasa putih panggil Koptik. Dan mereka ni kalau ni Kristian. Mereka beragama Kristian. Orang Israel ni, Bani Israel ni ialah orang pendatang. Yang pada waktu itu raja ni hak memerintah Mesir, dia pergi serang negara-negara di sekeliling dia yang pada waktu tu dikuasai oleh Bani Israel. Jadi dia buat balik. Demo ni buat balik ke Mesir. Buat balik ke Mesir dan dijadikan kalau kita agak hamba lah. Jadi hamba. Orang ni buat kerja nyapu sapu, gapo, cuci jalan, buat bangunan, kerja-kerja jadi buruh ni demo ni. Yang membina piramid pun orang-orang Bani Israel lah, yang bina. Jadi orang ni tertindas. Bila tertindas, Tuhan bakitkan Nabi Musa alaihissalam. Bila nak bakit Nabi Musa ni, ajak terima ajaran tauhid ni. Jadi ramai hak masuk ataupun menerima ajaran Nabi Musa, masuk Islam lah. Kalau bahasa kita ni ramai masuk Islam. Jadi menyebabkan pertemuan dengan Firaun. Dan macam saya sebut dulu, panjang ceritanya. Nabi Musa ni Tuhan beri 9 ayatin bayyinat. 9 tanda-tanda kebesaran dia. Tanda kebesaran tu. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinatin. Kami kurniakan kepada Nabi Musa ni ada 9 tanda kebenaran dia sebagai nabi. Yang disebut dalam Quran itu ialah tukak tangan dia. Lepas tu taufan, tunggu taufan, lepas tu mari darah, waddama fatwa wal jarada wat tufana waddama wal jarada wal kummala wad dafadi'ah. Jadi mari ni satu persatu 9 semua. 9 semua iaitu tersebut tadi tukak dia ni. Tukak ni bila letak jadi ular. Tu tukak dia. Yang kedua ialah bila dia seluk tangan dia dalam baju tu, tangan dia tu tubik putih, baydha'a min ghairi su'in. Dia jadi putih cerah dengan tidak bukan kerana sopok.
Siapa tahu kita cerita dulu. Jadi kita ulai balik situ. Jadi lepas tu diberi apa ni taufan, mari ribut taufan. Lepas tu mari darah penuh dalam air, dalam sungai, dalam telaga, dalam payah. Lepas tu mari al-jarad, iaitulah belalai, wal qummala putu, lepas tu wad dafadi'a, mari katok. Lepas tu selagi ialah bila dia belah laut tu dengan tukak dia tu. Jadi kalau kita capu-capu tu 9, iaitu yang sebut dalam ayat lain, tis'a ayatin bayyinatin, 9 tanda-tanda kebesaran, ataupun kalau kita nak guna bahasa mudah 9 mukjizat yang nyata yang digunakan oleh Tuhan kepada Nabi Musa AS sebagai bukti kebenaran dia sebagai nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata Tuhan hantar Nabi Musa ni dengan Harun. Ni dalam sejarah ni selain pada Nabi Musa ni satu lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia mari sekali dengan Nabi Lut zaman dulu. Nabi Ibrahim ni pak saudara, Nabi Lut ni anak saudara dia. Jadi hidup sezaman dua nabi. Jadi hak ni antara nabi yang duduk pada satu zaman, iaitu Musa dengan Harun. Musa dengan Harun ni adik-beradik. Lepas tu lagi Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dengan Sulaiman ni hidup sekali zaman dulu, muka ayah dengan anak. Nabi Daud ayah, bila dia meninggal dunia, wafat, digantikan oleh anaknya Sulaiman. Jadi ini antara beberapa nabi yang special sikit hidup pada dia. Lain itu mari zaman yang berbeza belaka. Jadi 2-3 orang tadi ataupun 6 orang tadi hidup pada zaman yang sama. Jadi bila Nabi Musa bawa kebenaran, bawa wahyu ni, fastakbaru. Mereka ini kanu kauman mujrimin, mereka merasa bangga, mereka merasa agah, dan mereka ni termasuk dalam golongan orang yang melakukan dosa. Lepas pada itulah Firaun ni menganggap apa yang dibuat Nabi Musa tu sebagai sihirnya nyata. Sebab bila Nabi Musa antaranya bila dia ngadap Firaun tu, antaranya tangan dia tadi. Mula-mula dia tunjuk, dia Allah masuk tangan dia dalam jubah ni, dia buat tubik dia selok ni putih sepuh sinar. Bukan kerana sopok, bukan kerana penyakit, bukan kerana bala, tapi putih yang istimewa. Lepas tu tak apa lagi. Lepas tu Nabi Musa letak tukak dia. Tukak tu tukar jadi ular yang besar, menyebabkan Firaun ni terkejut. Lalu Firaun kata mung ni ahli sihir. Bila ahli sihir ni dia cabar Nabi Musa ni, hak kita baca dulu. Qalu ajitana, ayat 78 tu. Qalu ajitana lital fitana amma wajadna alaihi abaana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Mereka pula berkata, adakah engkau datang wahai Musa untuk memesongkan kami dari penyembahan berhala yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya, dan untuk membolehkan kamu berdua membolok kekuasaan di bumi, dan ketahuilah sebenarnya kami tidak akan beriman kepada kamu berdua. Jadi itu hak kita baca dah dulu tu. Jadi demo ni ingat bila Nabi Musa mari ajak orang Mesir ni masuk Islam, dia ingat Musa dengan Harun ini nak harta. Sebab bila dia orang ni terima Islam, Nabi Musa dengan Harun akan jadi pemimpin, akan jadi ketua. Jadi bila jadi ketua, dia anggap orang-orang ni nak harta, nak bakat. Itu selalu berlaku pun bila orang agama ni ajak terima Islam, ajak mengamal ajaran Islam, orang-orang yang tidak faham ni akan tuduh puak-puak ni nak kuasa, nak harta. Supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu juga bila dia ajak orang Mekah masuk Islam, terima Islam, puak-puak Mekah ni, hak kafir ni, dia anggap Muhammad ni nak jadi ketua. Nak jadi ketua. Dan ini antara sebab kenapa pemimpin Mekah pada waktu tu ramai tidak setuju dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tanggapan dia, orang ni Muhammad ni nak kuasa. Nak kuasa politik, nak jadi ketua, bila jadi keluar nak harta, nak kesenangan, nak kemewahan. Jadi tanggapan ni berlaku sama, sapalah ke zaman moden kita pada hari ni. Zaman moden. Sebab tu orang yang bawa Islam, gerakan Islam dunia macam Ikhwan Muslimin di Mesir, kemudian Jamaah Islami di Pakistan dan sebagainya, sentiasa ditindak, ditekan dan dituduh dengan macam-macam cara, dianggap sebagai gila kuasa, nak kekayaan, nak kedudukan dan pangkat. Jadi ini bukan hari ni berlaku. Benda seperti ini zaman dulu lagi. Zaman Nabi-Nabi, zaman Rasul-Rasul dulu pun itulah sikap masyarakat bila berhadapan dengan pendakwah-pendakwah yang mengajak manusia kepada Islam.
Jadi hasil daripada pertemuan ini ayat hak kita baru nak baca malam ni, ayat 79 ni, wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Lalu bila berdepan dengan Nabi Musa ni dalam keadaan macam ni, lalu Nabi Musa kata Firaun berkata, dan berkatalah Firaun kepada orang-orangnya, bawalah kamu kepada aku segala ahli sihir yang mahir. Sebab dia ingat bila Nabi Musa letak tukak tu jadi ular, ini sihir. Jadi sihir. Jadi nak lawan Musa ni kena lawan dengan sihir juga. Sebab masa tu di Mesir ni terkenal dengan ilmu sihir. Ilmu sihir ni hebat pada waktu itu. Dan saya sebut dulu, kalau kita baca dalam kitab, ulama menyebut bahawa mukjizat Nabi-Nabi Rasul ni dia mengikut zaman. Gapo dia hak hebat pada waktu tu. Jadi mukjizat ni akan mari lebih hebat daripada apa yang diagungkan oleh orang masa tu. Kalau contohnya zaman Nabi Isa. Nabi Isa ni manusia kagum dengan perubatan, ilmu perubatan. Ilmu perubatan masa tu mencapai tahap yang tinggi. Tetapi penyakit sopok dan kusta yang berkembang dalam masyarakat masa tu, doktor tak boleh berubat. Penyakit lain orang boleh berubat belaka zaman tu. Sebab hebatnya ilmu perubatan. Tapi bila mari sopok dengan kusta, doktor tak boleh berubat, hospital tak boleh berubat. Bila mari Nabi Isa, antara mukjizat Nabi Isa yang terhebut ialah dia boleh berubat orang. Bagi doktor tak boleh berubat, dia boleh berubat. Dan dia berubat tak pakai minum air, tak pakai apa ubat ke apa, dia letak tangan. Tu Nabi Musa kali kita baca dalam buku tu, dalam kitab Arab, dalam kitab putih pun, dalam buku putih pun lagu tu juga. Dia akan gigit, dia letak tangan. Orang masa tu orang nyakit sopok dekat situ, orang tak berani masuk dekat. Demo ni kena duduk dalam gua, duduk jauh pada orang. Kalau masuk bandar orang pekung. Sebab orang takut jakit. Sepuluh ni kalau masalah penyakit coronavirus ni orang takut. Kita tengok dalam video baru ni di Amerika bergocoh dalam kereta api, kawan tu tak si pakai topeng. Agah dalam kereta api. Hak 2-3 orang lagi pakai topeng. Jadi hak 2-3 orang ni bila-bila nak turun kereta api, gocoh kawan tu roboh. Siapa tak khabar. Ada dalam video. Makna bertembung tu. Bertembung. Jadi orang marah. Jadi pada waktu itu Nabi Isa ni boleh berubat. Dia setuh saja, siah lalu. Dengan tak payah japi, tak payah minum air tawar, setuh je. Setuh gosok siah, setuh gosok siah. Jadi hak ni kerana zaman Nabi Musa ni zaman ilmu sihir. Begitu hebat dan luar biasa. Orang takut bila sebut ahli sihir ni, orang takut. Dan orang kani Firaun pada waktu tu lah ahli-ahli sihir yang hebat di Mesir. Ya orang tak boleh lawan di segi kemahiran dan kebolehan. Jadi bila Firaun tengok Nabi Musa ni tukar dia jadi ular, dia dalam kepala dia ni kerja sihir lah ni. Serupa orang ramai-ramai. Lalu dia kata, wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Wak marilah segala ahli-ahli sihir yang hebat ni, beripo belaka aku nak sebelawai dengan Nabi Musa. Lalu diistihar. Istihari sekian-sekian, di tempat sekian-sekian beripo. Bila beripo ni ayat seterusnya kata, falamma ja'as saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Setelah datang ahli-ahli sihir itu, Nabi Musa berkata kepada mereka, campakkanlah kamu dahulu apa yang kamu hendak campakkan dari benda-benda yang kamu jadikan sihir itu. Jadi Nabi Musa kata, mu buat dulu, aku nak tengok gapo dia. Kemudian falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Setelah mereka campakkan benda-benda itu, Nabi Musa berkata, apa yang kamu datangkan itu itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya dengan mukjizat yang dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi bila demo ni capok daripada tali, biasa tali dah masa tu tali ni macam-macam jenis sai, tali dia capok tukar jadi ular. Kalau kita baca dalam ayat lain, tukar jadi ular, macam-macam jenis ular. Besar, kecil, ular hak bisa, ular hak tak bisa, bergerak habis. Dalam satu ayat kata fa iza hiya hayatun tas'a, tukar jadi ular yang hidup, duk gerak kat terata, nyonya, takut habis orang. Bila takut ali, pada masa itulah Nabi Musa capok tukar dia retek. Bila dia baca ayat, majitum bisyru innallaha sayubtilu. Hak muak mari sihir semua ni Tuhan akan batal habis. Tak jadi gapo semua kerana Tuhan tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi capok hak dia ni besarnya lebih daripada hak ada.
Ni kelebihan dia. Besarnya ular hak timbul tu lepas Nabi Musa letak tukar dia tu, tukar jadi ular ni besar lebih pada hak ada. Hak mana hak ada tu, hak ni hak besar sekali. So terkejut beberapa ahli sihir ni, kalau kita baca dalam kitab, terkejut sebab besar lebih pada hak demo buat. Lepas tu pula dia telah habis. Dia tidak kata duk cakur gerak kita hak lain tu, gerak nyonya-nyonya ya, tak boleh buat agak satu. Nak ketik pun dok gapo dok. Hak Nabi Musa ni bila bak jatuh jadi ular tu, dia telah habis. Pas seko telah habis. Tak ada seko habuk tinggal. Tu hebat hak ular Nabi Musa ni. Bila telah habis semua ni, Nabi Musa gak pergi balik. Dia pergi balik tukar jadi tukar. Ular besar-besar hak telah habis tu jadi tukar balik. Hak pelik laginya, tali-tali hak yang disihir jadi ular tu tak ada, tak tahu duk mana habis. Hak ni yang menyebabkan puak-puak ahli sihir ni terkejut. Nombor satu, sebab besar lebih pada hak dia buat, dia telah habis hak dia. Lepas telah tu bila tukar balik jadi tukar, jadi kayu balik, tali-tali hak dia buat tu tak ada. Hak ni yang dia terkejut. Sebab bagi dia teori dia, orang nampak yang gerak tali ni, tapi bila orang pergi balik dia jadi tali mula. Tapi Nabi Musa ni jadi tukar mula, tali tu tak ada. Tali hak dia supuh jadi sihir tak ada sabuk. Menyebabkan bengong habis demo ni. Mari mana ni? Barulah dia sedar bahawa ni bukan sihir. Sebab kalau sihir, bagi itu akan ada semula atas latar tu, guli batin atas latar tu, atas latar tu. Ni tak ada lah sulit cimol ni, tak tahu duk mana. Ni kalau kita baca dalam kitab. Sebab dia benda tu magic. Magic ni akan balik asal. Dia dalam Quran sebut saharu ayunan nasi wastarhabuhum. Mereka menyihir pandangnya manusia. Orang nampak sepaula nyok duk ngangur mulut, tapi hakikatnya tidak. Pandangnya mata kita lah. Sebab kita tengok silap mata lah. Silap mata buat pah apa benda tak ada. Benda tak ada pandangnya kita ya, dia main pandangnya kita ni. Sebab bila kita tengok kan dalam ni banyak dalam YouTube gapo kan, ahli-ahli silap magician ni, dia royak teknik dia, trik dia. Apa boleh jadi lagu ni, boleh jadi lagu ni hok kerak orang, siapa putus gapo semua, tiba-tiba orang cakap balik. Ada teknik dia. Ya dia berlatih. Lama bukan semata nak boleh mahir teknik tu. Jadi biar orang biasa tengok benda tu macam real, tapi hakikatnya lah teknik. Teknik dia apa ni? Menipu pandangan mata manusia. Dalam Quran ni Tuhan kata saharu ayunan nas. Mereka ahli sihir ni menipu, ataupun bahasa kalau kita ambil bahasa literalnya ialah mensihirkan. Bahasa sebenarnya tipu lah, menipu pandangan manusia. Nampak supaya ular, tapi hakikatnya tidak. Jadi hak ni bila Nabi Musa telah tu, ular Nabi Musa telah, tak ada apa satu. Tak ada apa satu ni menyebabkan Tuhan Yesus kata wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara yang benar dengan kalimah-kalimah perintahnya, walaupun yang demikian itu dibenci oleh orang yang melakukan dosa. Jadi tu ayat yang Nabi Musa buat ni bukan sihir. Ini adalah mukjizat yang besar. Ayat ni salah satu ayat kalau kita baca dalam kitab, ulama kata kalau kita nak pelindung diri kita daripada perbuatan sihir, bacalah ayat ni. Ayat 81 dengan ayat 82 ataupun 81 saja pun tak apa. Baca lepas ngori 21 kali jadikan amalan. Jadi insya-Allah kata setengah ulama boleh menyelamatkan kita daripada perbuatan sihir kalau kita amal setiap hari. Ayat 81 surah Yunus ni, iaitu falamma alqau qala Musa ma jitum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Kalau nak sama juga baca sampai ayat 82. Amal tiap-tiap kali lepas ngori. Kalau malah 11 kali. Kalau rajin 21 kali. Jadi ada ulama kata kalau kita amal ni semua tiap-tiap hari, insya-Allah diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, harta benda kita selamat daripada perbuatan sihir. Sebab lah ni banyak sihir ni hidup semula dalam masyarakat. Pukau, gapo semua ni banyak berlaku hari ni. Orang sihir orang dalam internet pun ada. Seperti contohnya orang banyak kita kenalnya Afrika lah. Afrika ni banyak memperdayakan orang-orang di dunia termasuk kita Malaysia. Habis apa 100,000, 80,000, 200-300,000 pada. Semua ni pukau dan sihir yang dibuat melalui
udara melalui internet. Tengok gambar dan sebagainya. Sebab tu gambar-gambar kita ni jangan duk mudah sangat bagi orang tambah orang puas. Orang puas ni orang puas lah ni kak tak beringat tu dalam Instagram, dalam Facebook gambar dia macam-macam. Pas ketiuk bertunjuk lagi. Jadi kalau gambar kita saja tu bukan orang nak kena, orang boleh kena dah. Apatah lagi bila gambar kita terdedah situ, terdedah sini, nampak habis seluruh anggota, kau mudah orang nak sihir kita. Jadi orang lain ni tak beringat orang tu. Lama orang puas hamba pun heran dengan setengah orang puas ni. Dia tak ada rasa malu, tak ada gapo. Tubik dalam Instagram, dalam Facebook dia gapo. Benda apa ni tindak-tindak lakon yang tidak sepatut tubik. Tapi orang lain ni jadi tak tahulah. Zaman dunia hari ni mabuk nak viral, go to viral, masuk jambe pun viral. Habis bagai dia viral. Kita pun tak faham dengan manusia zaman dulu ni. Lagu mana dalam pemikiran dia. Kita benar-benar patut tak siapa orang tahu kita. Ni tak ada hak dalam rumah pun viral kat orang. Siapa orang tahu rumah kita besar mana, luah mana, pintu duk mana, bilik duk mana. Semua ni kita sebenarnya mendedahkan rahsia-rahsia diri kepada orang yang berniat jahat. Dalam ramai-ramai mesti ada orang niat jahat. Orang niat jahat dia tengok, oh ni rumah dia lagu ni. Ada orang mikirlah nak masuk kat mana. Nak pergi ceroboh lagu mana. Pas perhati gapo ada dalam rumah dia. Barang go mahal-mahal. Jadi kita gitu tunjuk habis dalam Instagram kita, dalam Facebook kita. Jadi saya pun tak faham dengan manusia hari ni. Sikap orang hari ni kita tak faham. Cara pemikiran dia. Tapi tak ada arus kita nak kata gua tu. Zami. Tu. Baik, balik pada cerita kita. Kemudian habislah cerita pertemuannya dengan apa ni? Dengan ahli sihir. Kalau kita baca dalam kitab lagi tu dia hasil daripada pertemuan ni akhirnya ahli sihir ni beriman kepada Nabi Musa. Sebab dia tahu hak Nabi Musa buat ni bukan sihir. Bukan sihir ni benda yang di luar daripada sihir. Dan dia percaya Nabi Musa ni nabi sungguh. Sebab kalau orang ahli sihir tak boleh buat supaya Nabi Musa buat. Sebab demo ni pakar sihir. Jadi dia tak jumpa di bagi Nabi Musa buat. Sebab tu dalam ayat lain akhirnya demo ni masuk Islam berlaku. Masuk Islam menyebabkan Firaun ni marah. Firaun ni kata, "Mu ni masuk Islam, aku tak izin pun masuk Islam." Jadi nak masuk Islam pun nak minta izin dia. Ni perangai Firaun. Dan akhirnya ahli sihir dibunuh. Dihukum bunuh oleh Firaun dengan cara dikerak tangan dengan kaki ni kadah. Kerak tangan kanan, kerak kaki kiri. Kerak tangan kiri, kerak kaki kanan, kadah. Dan kemudian disalib. Di pokok kurma, di pokok tamar. Mati kan gitu. Tapi mati dalam keadaan beriman lah ahli-ahli sihir. Baik, balik pada cerita ni. Jadi Tuhan perekah dalam surah Yunus ni dia terus kepada hujung selalu. Ayat 83, fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Maka tidaklah ada yang beriman kepada Nabi Musa melainkan sejumlah kecil dari keturunan kaumnya, itu pun dengan keadaan takut kepada Firaun dan ketua-ketua kaum mereka menyeksakan mereka. Kerana sesungguhnya Firaun bermahajarela di bumi dan sebenarnya ia dari orang-orang yang melampaui batas. Jadi setelah Nabi Musa ni berdakwah kepada kaum dia sehingga sampai mereka bertembung secara terbuka dengan Firaun dalam peristiwa berlawan dengan ahli sihir ni, masih lagi orang tidak ramai masuk Islam. Hak ramai masuk Islam ni di kalangan Bani Israel saja. Itu pun tidak 100%. Dan sebahagian daripada orang Mesir, kenapa? Kerana takut kepada seksaan dan hukuman yang akan dibuat oleh Firaun. Sebab Firaun warning, siapa turut Nabi Musa, siapa masuk Islam, aku akan ambil tindakan kerah. Antaranya dia buat pada ahli sihir itulah, dihukum bunuh saja tak apa, kerak kadah tu. Jadi kerak kadah, kalau dia kerak kaki kiri, kerak tangan kanan. Kalau kerak tangan kanan, tangan kiri, kerak kaki kanan. Lepas tu dipaku di pokok tamar. Dipaku, disalib, disulur lah kalau bahasa kita. Hari ni kita panggil sulur. Tapi dia guna disalib. Dipaku, siapa mati, duk tergatur mati. Gitu. Jadi takutlah. Ramai orang takut untuk beriman dengan Nabi Musa. Kemudian seterusnya waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Nabi Musa pula berkata kepada kaumnya, wahai kaumku,
Kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah kepadanya jika betul kamu orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Jadi Nabi Musa kata, kalau mu ni berimeh sungguh dengan Tuhan, serah diri ke Tuhan. Walaupun Firaun ni hebat, kuasa dia besar pada waktu itu, menguasai kerajaan, ada tentera, ada berapa, tapi sebagai orang berimeh, Nabi Musa kata, kamu kenalah bertawakal kepada Allah. Sebab kita tahu kan Tuhan ni lebih daripada segala-gala. Jadi kita orang berimeh apa hari ni, kita berdepan dengan orang kafir, orang yang menentang Islam ni, mungkin demo ni ada kuasa hebat. Seperti kita kata Amerika ni hebat bukan main lagi. Cina sebagai contoh, negara Cina, orang putih sebagai contoh, memang hebat belaka segi teknologinya, kita tak ada nak lawan. Tapi kalau kita tawakal sungguh kepada Allah, mungkin Tuhan akan bantu kita. Dengan kita bertawakal kepada Allah, kita jalankan peraturan-peraturan Tuhan dengan yakin, Tuhan akan bantu kita. Bagi hamba Allah ni jelas tengok Tuhan buat ke mereka lagu mana dengan coronavirus. Hamba ulai acak kali nak suruh kita nampak gambar dia. Ni nak ayat kebesaran Tuhan. Mu hebat lagu mana manusia, teknologi mu tinggi, pitih mu banyak, tapi kalau aku nak hukum mu tak boleh buat kau satu. Tak boleh buat kau satu. Tengok Amerika hari ni. Baik kita Malaysia pula, walaupun kita ni ketinggalan dari segi teknologi pitih tak banyak, tapi di segi kejayaan kita bencana virus COVID, coronavirus ataupun COVID-19 ni lebih baik daripada Amerika lagi. Amerika sampai hari ni tak selesai lagi isu. Tidak selamat lagi untuk dikunjungi. Bahkan sebahagian negara-negara Eropah baru-baru ni keluar tak benar orang Amerika masuk. Negara-negara Eropah macam Jerman ke apa semua tu tak benar pelancong Amerika masuk dalam bumi dia. Tak pernah masuk. Sama-sama orang putih. Pasal dia tahu masalah pandemik COVID-19 ni serius di Amerika. Jumlah orang yang paling banyak kena duduk di Amerika hari ni. Dengan segala kecanggihan dia, dengan teknologi, dengan duit yang ada pada dia, dia tak boleh nak mengatasi benda tu. Banyak faktor lah, antaranya perangau dia, presiden dia ke apa. Tapi tu nak royak. Manusia ni bila depan hak Tuhan saja tak boleh pergi dah. Sebab tu kita kena yakin, kita orang beriman ni kena yakin dengan Tuhan, serah ke Tuhan. InsyaAllah Tuhan akan tolong kita dengan cara-cara yang kita tak boleh fikir. Setara Firaun kita tengok kan, Firaun tengok. Tuhan buat mana berdepan Nabi Musa. Dalam kisah Firaun kalau kita baca panjang, Tuhan kata apa? Tergelar air ya. Tergelar air ya. Nabi Musa tak urut nak lawan dengan tukak tu. Tukak dia setakat jadi ular. Nak terlek kereta kuda Firaun, nak terlek kuda-kuda Firaun, gajah apa tak boleh terlek. Tapi tu hari cara lain, mu lari lah kau laut. Cari siapa laut, siapa biar laut nak pergi tak boleh. Tuhan kata mu tahu tukak tu. Dalam laut. Tahu tukak dalam laut tu belah. Jadi darat. Jadi lorong 12 lorong. Bukan lorong. 12 lorong yang besar. Bukan kata lorong speed, lorong tikus, masuk sorang-sorang dok, tapi 12 lorong yang besar. Jadi lalu kering kota tak ada apa satu. Siapa? Bani Israel ini boleh, sebab Bani Israel ini ada 12 kabilah. Jadi semua 12 kabilah cemeri belaka ikut kabilah masing-masing. Baru dia tak jadi semua. Boleh lepas sebutir laut lepas. Nak royak tu hawi lagu tu. Lepas saja puak ni Firaun ni bila tengok puak ni boleh litah laut, dia turut ketek. Askar dia tak berani lagi. Firaun kata mugilah sebab puak Nabi Musa pun lepas. Gigi puak tu naik atas darat dia tu. Demo ni duduk tengah laut lagi. Laut tu jadi lembek, cair mula. Hak kering molek-molek tu cair. Cair jadi air semula, tergelar habis. Ratus ribu tentera Firaun ni mati. Berapa ratus ribu kalau kita baca dalam kitab, ratus-ratus ribu tergelar habis, lemah dalam laut. Dengan kuda, dengan kereta gebak, kereta kuda, dengan gajah, dengan segala alat senjata, termasuklah Firaun sendiri, tergelar. Nak ayat tu hari dengan lagu tu, nak pergi tak ada nak pergi. Nabi Musa ni tak nak pergi pasal dia tak ada gapo, senjata tak ada, tukar buruk tu. Tukar tu soya. Tapi tu mampu Firaun ni dengan cara tadi. Namrus lagu tu juga. Namrus ni nak berlawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang pun tak ada. Hak adanya dia Nabi Lut, bini dia 2 orang. Tu ya, tak sampai 10 orang. Nak berdepan dengan Namrus, ratus-ratus ribu. Tapi Namrus sabar. Kalau mu hebat sungguh Ibrahim, mari lawan aku. Lalu tu perintah Nabi Ibrahim, terima cabaran. Nabi Ibrahim terima cabaran. Nabi Ibrahim kata, mu ipunglah semua askarmu dengan segala alat senjata tengah padang.
Namrud buat tubik habis. Segala hak ada dengan dia. Kalau kita law ni habis dengan berdeh, dengan meriah, dengan gapo tubik belaka. iPhone pun tengah padai. Ha. Duk tunggu. Nak pergi lagu mana? Kat mai tak boleh nak pergi. Nabi Ibrahim pun nak pergi lagu mana? Moga dia 4 5 orang. Tapi tu buat kan? Tu atas nyamuk. Turun. Ha, banyak mana tak tahu. Kali juta ekor kali. Masuk. Serap tertera dia. Masuk ke lubang hidung, masuk ke telinga. Mana ada lubang hidung, lubang telinga, mulut habis. Nyamuk ni masuk siapa mati dengan gitu. Ha, Namrud sendiri pun masuk dalam telinga. Katanya masuk dalam telinga dia 3 hari 3 malam. Mutaligat tak boleh nak buat kau satu. Nyamuk tu masuk dalam telinga, korek otak. Bertepik guli batin sakit. Kat masa tu doktor bedah tak ada apa tu tak boleh buat. Akhir mati dengan lagu tu. Ni dua cerita ni Tuhan tunjuk pada kita nak beri keyakinan kepada kita orang beriman. Hak paling pentingnya kita dengan Tuhan ni biar betul. Hak tu nombor satu. Biar kita dengan Tuhan biar betul. Cara hidup kita, amalan kita, patut keyakinan kita tinggi kepada Allah. Insya-Allah Tuhan tolong dengan cara yang tak boleh fikir dalam kepala. Tak boleh fikir. Walaupun kita zahir memang lemah lah nak lawan mereka. Tak boleh lawan. Kita senjata tak boleh lawan. Dengan Cina tak boleh lawan. Negara Cina. Kita tak cukup bagi. Orang tak cukup bagi. Tapi kalau kita duduk atas berjalan betul, kita dengan Tuhan comel, kita menegakkan Islam, dan orang marah kita ni kerana perjuangan Islam, bukan kerana benda lain. Kerana kita pegang Islam, orang marah kita. Orang seria kita pun kerana kita pegang Islam. Ini akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan tolong dengan cara yang kita tidak duga. Hak zaman moden mungkin orang setengah kata ustaz royak tu hak zaman dulu. Zaman lah ni hak paling jelas. Tengok di Afghanistan mula. Afghanistan waktu mujahidin lawan dengan Rusia mula. Banyak benda-benda luar biasa berlaku kalau kita tanya orang yang terlibat dalam peperangan itu. Dan betul masa tu duduk UAE, kita ambil sebahagian mujahidin Afghanistan ni jadi pelajar kita. Muda-muda umur 20 tahun, 25 tahun, 18 tahun. Ada hak kudung jari, hak kudung tangan. Hak ni masuk. Dia ni cerita. Pengalaman dia bila berjuang berdepan dengan tentera Rusia. Lagu mana tu beri barang pelik-pelik berlaku. Kena bedil dia kata peluru tak mari tubuh. Rusia bedil tu nak akak kepala pun tak boleh. Tapi tak kena seorang pun. Semua naik ke atas. Peluru tu sebanyak-banyak peluru naik ke atas. Beru tak kena tubuh. Siapa habis peluru Rusia? Tu antara pengalaman. Hak seorang tu dia orang putih. Dia pergi berjuang di Afghanistan. Dia cerita, peluru mari penuh tu, tak kena sabuk tubuh dia. Sudah pergi dia balik, kemah dia ni pecah serban dia, tubik berpuluh-puluh dalam serban. Peluru mereka duk bedih tu, duk dalam serban habis. Tu hebui masuk dalam serban, tak kena tubuh dia seputih abu. Siapa dia boleh balik mula? Di rumah tu boleh boleh cerita. Terkejut dia pecah serban tu. Jatuh berpuluh-puluh botol, belebok jatuh. Peluru hidup-hidup lagi. Ni nak ayat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma punuhnya puak mujahidin ni bila dia benih. Bila dia benih lawan Rusia, dia berebut. Pasal dia ada 4 ke 5 puak masa tu. Berebut nak jadi ketua. Situ punuh dia. Punuh pakai hari ni lah. Jadi kelai kabut sampai hari ni. Tu macam-macam cerita. Tapi nak ayat waktu berjuang dengan orang bukan Islam. Perang dengan orang kafir ni, dia tu panggil Nasrun Minallah. Pertolongan Tuhan ni mari. Ada buku nak orang tulis. Tentang cerita di Afghanistan ni. Berdasarkan pengalaman mereka yang terlibat dalam peperangan itu. Jadi nak ayatnya Tuhan boleh buat. Bukan hanya pada zaman dulu, zaman kita pun dengan syarat kita betul. Kita sendiri ni kena betul dengan Tuhan. Kalau kita tak betul dengan Tuhan, memang masalah lalu. Kita besar lah ke mana kuasa pun. Kalau dia Tuhan nak punuh kita kan. Buat contoh paling besar mereka lah ni. Saya buat contoh waktu ya paling besar. Mereka ni bukan setakat hari ni Tuhan beri. Dengan taufanya, dengan banjir. Kan dulu ingat banjir lama mana di mana kawasan mana tu tergelar kan. Banjir termenung tu siapa berminggu-minggu. Tak boleh nak buat kawasan satu dengan mereka. Secanggih-canggih dia tak boleh selesai masalah air banjir. Tergelar bandar habis. 2-3 minggu tergelar, dia panggil banjir termenung ni. Ada tahun berapa mula sekali kalau kita ingat 2-30 tahun lepas. Berlaku tu hewan. Lepas tu mari taufik di Florida dan sebagainya. Tak boleh buat kawasan satu juga. Jepun hak canggih tu atas tsunami. Tsunami ni Jepun hak paling berat kena tsunami. Tak boleh nak selesai kan masalah. Nak ayat ilmu manusia kita, teknologi kita tak ada nak lawan dengan Tuhan.
Tak padan lawan. Sebab Tuhan ni kuasa dia tidak terbatas. Hak tu kita ngaji dalam akidah tu. Tapi kita ngaji akidah, kita tidak tanam dalam hati kita ni. Kita banyak bergantung kepada makhluk lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergantung kepada benda lebih kepada pertolongan Tuhan. Hak tu yang kita jadi supaya hari ni. Sebab itu nak buat gapo-gapo ai lagu mana Kek semacam kek. Fikir orang bukan Islam lagu mana kalau kita buat ni. Orang bukan Islam tak cakap gapo kau kita. Dia nak buat gapo ikut dia tak cara kita. Kita ni mikir macam-macam. Ai kek orang bukan Islam saru hati kan. Kek orang bukan Islam gini kan. Kek tu banyak dah kek. Ni perangai kita semua. Seluruh dunia lah gitu. Pogarak ni. Hari ni tinggal Islam nak bina negara dengan senjata. Akhirnya Arab ni jadi hamba kepada mereka. Kalau orang Arab dengar marah. Tapi mana ada negara Arab berani berdepan dengan mereka. Dengan Israel tak lawan perkara ni. Sehingga akhirnya buat perjanjian damai pula. Hak terbaru UAE, United Arab Emirates. Imarat tu buat perhubungan diplomatik dengan Israel. Lepas tu Sudan nak mari ke apa semua. Tak berani nak berdepan dengan Israel. Pada negara dia kaya. Fitih banyak, lebih kaya pada Israel lagi. Dan orang Arab ni lebih ramai pada Israel. Tapi kerana orang Arab tak bersatu, tak pegang Islam. Akhirnya Israel yang kecil tu boleh mengatur orang Arab. Boleh kontrol orang Arab. Seramai-ramai negara Arab, Israel yang kecil boleh kawal. Tidakkah malu kita sebagai orang Islam? Pas hari ni tak boleh selesai masalah Palestin. Ini masalah kita. Masalah sebab kita hilang kehebatan peribadi kita. Hak Nabi kata dari satu hadis tu, mung ni esok ramai Nabi kata. Tapi kamu ni ditimpa dengan penyakit al-wahan. Nabi kata al-wahan. Nabi kata esok ni dia kata mung ramai orang berebut mari tempat musuh, orang nak makan nasi. Orang likung hidangan, gerai nak cobek, nak ambil makan ni. Lalu sahabat tanya, amin qillatin nahnu yauma izin. Apa jadi lagu tu masa tu? Sahabat kata kerana kita sikit kau. Siapa orang gerai gitu mau kita? Nabi kata tak. Mu ramai lebih pada hari ni. Lebih pada zaman Nabi lagi ramai orang Islam. Ni zaman kita dah. Zaman akhir zaman Nabi kata bal antum kasirun. Mu ni ramai. Masa tu ramai lebih pada zaman ni lagi. Tapi dia kata ramamu ni karusa isail. Banyak ramamu ni serupa buih atas air. Buih kan? Penuh atas air atas sungai apa tu buih banyak. Tapi buih lah. Pijak tak boleh. Pijak terkelas lalu kita. Tengok kau buih tu kak. Oh gajah boleh naik. Kita tengok kau buih tu. Tapi teragi pijak. Terkelas air kita. Jadi ramah kita akhir zaman Nabi kata karusa isail umpama buih. Buih duduk atas air dia kata. Tak ada nilai, tak ada kekuatan. Pasal apa tak ada kekuatan? Nabi kata sebab kamu ditipu penyakit. Penyakit yang Nabi sebut al-wahan. Penyakit itu al-wahn. Hak ni tak ada dalam dictionary doktor. Kalau kita ngaji doktor pun buat PhD pun tak jumpa penyakit ni, tak ada. Doktor ni macam-macam kan penyakit dia boleh royak. Tapi penyakit al-wahan ni tak ada. Pasal penyakit ni penyakit jiwa. Penyakit rohani dari sudut agama. Dan bila sahabat tanya gapo dia wahan ni? Nabi kata hubbud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit mung ni gapo? Cinta dunia dan tak si mati, takut mati. Saya ke dunia ni, kekoh ke dunia ni siapa tak cara berapa. Dosa pala haram betul salah tak ada pasal duk hamak dunia. Ni berlaku hari ni kita perhati. Orang hari ni kerana nak masyhur. Setengah tu nak masyhur. Masyhur tu dunia. Sebab tu selanjang pun tak apa pasal orang nak susah. Buat perangai pelik pun tak apa pasal boleh hadiah. Tu nak ayat perangai. Tidak dunia belaka tu. Tak ada malu, tak ada gapo, berlakon satu berlakon hak tanding dengan tak ada malu tak apa pasal hak tanding tu nak johar. Bila johar seluruh dunia kena dia. Dan bila jadi johar pitih boleh ke dia. Jadi ni nak ke dunia tak tahu dah hukum duk mana, dosa pala duk mana. Saya muka pelakon kan nak masyhur lah. Nak ni dapat gapo anugerah tu anugerah ni orang suruh telanjang pun tak apa. Dalam filem, dalam drama orang suruh buat benda tak comel pun tak apa. Pasal nak masyhur. Nak pitih, nak kemewahan. Ni dipanggil hubud dunia. Kita hari ni pun ada tu. Hak tu rela tu. Kalau nak nego buat benda haram, jual benda haram. Tahu dah benda tu haram tak boleh jual. Tapi kerana boleh pitih, untung.
Kalau jual nasi lauk ke apa ni, bobo cukup makan. Tapi kalau jual dadah, kaya. Siapa setengah tu pergi Mekah dengan duit dadah. Kalau tak kena igat, orang tak tahu. Kan dulu kan berlaku kan. Kena igat rupa tokai dadah. Pergi Mekah tak tahu. Buat umrah. Ni masalah kita hari ni. Ni hak kita hadapi hari ni. Sebab tu kita tak ada nilai. Orang kafir tengok kita ni tak ada rega. Tak ada rega siapa? Sebab kita ni mabuk dunia. Sebab tu kita pakat beringat lama sendiri. Tuan-tuan semua pakat jaga tara ni. Jangan kita telajuk. Carilah dunia ni Tuhan tak marah. Tapi janganlah siapa kita jual agama. Tak tahu dosa pala, halal haram. Kerana nak harta dunia. Lepas yang kedua takut mati. Takut mati untuk agama. Ke tu banyak tu. Orang dulu berebut mati syahid. Kita hari ni termasuk hamba lah. Takut bunyi mati tu kan. Kalau boleh tak sel lagi mati ni. Banyak lagi deri aku kunyit pun tak puas makan lagi. Duk mikir lagu tak puas makan deri aku kunyit lagi. Tak puas gitu, tak puas gini, tak puas naik kereta besar lagi. Jadi takut nak mati. Orang dulu ni cari mati. Sebab tu dia benar. Kan Amo sebut cerita banyak kalau dalam sejarah tu. Orang berebut siapa apa ni, budak dua beradik tu seorang ada satu peristiwa tu, dua beradik dia budak. Dia pergi nak berjihad. Nah, Nabi duk berhati dah. Sebab dia ada syarat umur. Dia pakai jenjing, dua beradik jenjing. Jenjing nak senapok tinggi. Waktu Nabi duk peresa tu dia pakai jenjing, dua beradik tu. Nak senapok tinggi supaya ramai-ramai. Tapi Nabi perasa, Nabi tak pergi balik dulu dia pasal umur tak cukup lagi. Teriuk tak balik. Nak mati syahid. Masa apa perekat tu. Hak tua pun lagu tu, hak kecok pun mari kecok. Kita ni tua ke diri pun masjid tak jumpa lagi pada. Kalau jumpa tika tua boleh kira ni tua ke diri tak jumpa lagi masjid. Duk main belalai kerik lagi. Duk main apa haji lagi, duk main taruh lagi. Penat lagi je kita. Ni orang tua zaman Nabi pergi dengan tukar. Nak pergi pray Nabi kata sahlah, tak wajib atasmu. Hamba nak mati syahid ya Rasulullah. Nak mati saya kata Nabi kata tak wajib atasmu sebab mu ni apa ni cacat lah bahasa mudah kita cacat. Nabi kata mu tak boleh. Hamba nak mati syahid. Atau siapa mereka tu? Orang dulu. Macam seorang sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Nabi kata Konstantinopel ni akan dibuka. Akan ditakluki suatu masa nanti. Pemimpin yang paling baik ialah pemimpin yang memimpin pasukan tentera menyerang Konstantinopel. Tentera yang paling baik ialah tentera yang menakluki Konstantinopel. Sahabat Nabi ni berebut. Sehingga ada seorang itu Abu Ayyub Al-Ansari, umur 80 tahun. 80 tahun pergi lagi pergi daripada Madinah, bayarlah. Daripada Madinah tu jauh zaman tu. Pergi nak supaya dia ni masuk dalam senarai tentera yang terbaik. Tapi tak boleh buka juga. Dia mati tak ada apa, mati sakit. Muka tak umur 80. Umur 80 tahun. Pergi nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kubur dia tanah. Orang susuk kubur dia sebab takut orang Kristian jumpa susuk. Orang tak tahu lama mana kubur dia puluh-puluh tahun. Mari zaman Muhammad Al-Fatih ni, tok guru dia mimpi. Tok guru Muhammad Al-Fatih ni orang alim, orang sufi. Dia mimpi tu heavy mimpi ke dia. Kubur Abu Ayyub ni duduk bawah kota. Dalam tanah tu atas ni dinding kota. Kubur dia tu bawah orang Islam susuk situ. Takut mayat dia orang ambil. Jadi bila benar menakluki kota Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih suruh gali. Gali jumpa jenazah dia. Jadi tanah semula molek. Lalu ni orang buat masjid. Kalau kita pergi Turki di Istanbul tu dekat dia panggil kubur Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari. Ada situ kubur dia, dia molek dia buat molek, patut orang buat masjid tepi tu. Jadi tempat pelancong lah ni. Nak oyak setara tu. Orang zaman dulu ni nak berjuang, nak mati syahid. Sebab tu dia jadi bangsa kaum yang hebat. Kita hari ni pakat nak hidup belaka. Tak susah, tak kalut kerana agama, nak hidup senang, tak susah. Akhirnya jadi lagu ni lah Islam. Tak ada pengorban ni. Nak wi sumenge kau orang apa tak rabi pitih makan banyak tak apa. Nak wi kau orang tu mikir banyak. Nak wi kau masjid, nak wi kau anak yatim mikir banyak. Kita makan sekelami 100 riyal, main-main ya. Anak yatim nak pergi mesti 10 riyal. Bui. Nak ayak lagu mana? Kita dengan bini kita boleh sanggup rabi piti sekali makan 100 riyal. Sehari. Sekali makan. Tak makan sehari 3 kali. Tapi bila anak yatim mari minta duduk derma dengan kita, nak pergi mesti
Nak pergi ngaji, nak pergi apa? Kita beri 10 riyal. Mujurnya beri mujur. Kita sanggup makan 100 riyal sekali makan. Tapi orang minta sumai kita beri 10 riyal. Itu nak ayat beza kita. Patutnya kita beri ke dia ni 100. Moga kita boleh bayar makan kita 100. Tak okey sekali nak beri kan anak yatim tak sanggup beri 100. Tapi suatulah hak berlaku hari ni. Amu tak kata siapa-siapa ni, tapi itu realiti kita hari ni. Bila benda-benda bersifat agama, kebajikan, kita jadi payah basuh lalu. Payah basuh sehingga banyak masalah tak selesai. Tapi untuk peribadi kita, makan tu main-main 100 riyal, 200 riyal. Jauh pergi lagi. Apa yang jauh tu? Makan sedap dah tu. Makan sedap. Pah kau tuk Bali, pah kau. Kata-kata lah. Dia muka dia ada pitih. Sepatutnya kalau kita tolong hak di rumah kita, hak tepi di rumah kita ke apa, hak ni lebih besar lagi daripada kita belanja untuk kita sendiri. Tapi itulah kelemahan kita. Ambo sebut ni bukan nak kata siapa-siapa, tapi nak suruh kita sendiri, ambo sendiri, kita sendiri kena tengok benda ni kita betul. InsyaAllah kalau kita boleh betul hak ni, kita ni akan jadi umat yang hebat. Umat yang hebat. Umat Islam ni umat yang hebat. Kalau dia sanggup menegakkan agama dan sanggup berkorban untuk kepentingan agama. Jadi kita nak capai tahap tu payah. Kita boleh wayak cerita lah. Saya kali kita baca kan, tengok Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar awak mari separuh harta dia beri ke Nabi nak pergi perang. Nabi tanya mu tinggal apa lagi? Adalah setengah lagi, sogi lagi. Pergi ambo. Hak ni beri kau untuk Islam juga. Mari Sayyidina Abu Bakar beri. Nabi kata ada apa lagi? Tak ada dah. Habis licin lah harta ambo, awak mari ke Nabi belakang, awak berjihad. Hak ada rumah ni Allah dan Rasul ya. Sayyidina Abu Bakar kata hak tinggal dengan hamba ni Allah dan Rasul ya. Nak ayat sahabat mereka tu. Bukanlah nak sugih tu lepas ni jual rumah ke apa beri kau dakwah belaka kita duduk tidur tawakal, bukan dia. Bukan nak suruh jadi lagu tu. Lama silap faham pula tu, macam setengah orang jual tanah jual apa pergi Mekah. Hamba tanya apa balik dari mana? Tidur tawakal. Tu bukan agama tak suruh. Memang ada ke lagu tu. Tanya dia dia sesok kan. Kita tanya dia nak pergi Mekah ni duit bagi mana? Dia kata hamba jual habis dah tanah ustaz. Tanah rumah muka dia tak ada keluarga. Pak kata bah balik ni nak tidur mana? Kita tidur datang masjid atau wakaf. Tak kenalah, hak tu tak kena. Jangan buat gitu. Hak tu bukan agama ajar pula siapa balik duk cokoh atas masjid nanti kutip pitih dengan orang. Ni bukan kerja agama lah gitu tu. Tapi nak ayat kesanggupan kita untuk korban tu paling penting. Banyak benda boleh selesai ni kalau kita sanggup. Tapi kita lepas apa pun kecek lah. Kecek ni bila nak ingat diri kita sendiri. Jadi kita sinilah kelemahan besar. Kelemahan besar kita. Sepatut tak ada anak yatim yang susah dalam kampung, tak ada janda yang susah dalam kampung. Kalau kita semua memainkan peranan kita masing-masing. Tapi hari ni masih banyak. Siapa orang bukan Islam tolong pera anak yatim Islam. Orang bukan Islam tolong pera orang Islam hak tua, hak sakit. Kelantan ni tidaklah berlaku, tapi kalau pergi luar Kelantan banyak orang Kristian pera anak yatim hak Islam. Pera orang tua, kita Islam dia tak percaya. Jadi ni satu jatuh maruah kita. Sepatutnya anak yatim orang Islam ni, orang bukan Islam tak boleh kosek sikit abu. Kita yang tak apa dalam kampung ni kita bakal jaga anak yatim. Patutnya gitu kita ni. Tidaklah dia jadi kosek, duk curi, duk ngetek harta orang kerana tak ada pitih. Tapi kalau kita semua tak cara, maka dia jadi lagu tu. Ngaji tak tahu ke mana. Kat budak kan dia tak ngaji, sokara, dia jadi muka lain dah lah. Muka lain. Jadi ni antara ngepek lah boleh-boleh. Supaya kita boleh ingat ni dan kita balik pada tadi hak Nabi Musa share pada kita. Dia kata kiranya kamu beriman kepada Allah fa alaihi tawakkalu. Hendaklah kamu bertawakal kepada Allah in kuntum muslimin. In kuntum muslimin kalau kamu ni benar-benar orang yang beriman. Kita pergi sikit lagi sebelum kita berhenti takut tergantung. Lalu kaum dia jawab faqalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Lalu mereka berkata, iaitu kaum Nabi Musa yang menerima Islam, kepada Allah jualah kami berserah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah, kesengsaraan bagi kaum yang zalim lagi ganas. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ayat seterusnya, ayat 80 ni. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari angkara kaum yang kafir. Jadi bila Nabi Musa sebut lagu tu, kaum dia ni pun jawab. Jawab, dia kata, kami bertawakal kepada Allah dan berdoa pada Tuhan supaya tidak menjadikan dia ni sebagai fitnah. Ni dua doa ni yang patut kita baca ni. Ni doa yang antara yang kita boleh amal, iaitu apa ni?
Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dua ni doa sebenarnya yang kita patut baca lepas-lepas sembahyang ni. Hak pertama tu dia kata Rabbana la taj'alna wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami lanasai fitnah, kesengsaraan bagi kaum yang zalim lagi ganah. Yang kedua, wa najjina, selamatkanlah kami bi rahmatika, dengan rahmatmu, dari angkara kaum yang kafir. Ini dua doa yang molek. Doa pengikut-pengikut Nabi Musa AS yang molek kita hari ni pun. Kalau kita rajin, kita hafal doa ni baca lepas-lepas sembahyang. Ini mudah-mudahan terselamat kita daripada fitnah kehidupan dan terselamat daripada kejahatan orang-orang yang bukan Islam. Jadi kita bertilu setakat tu sebab kalau kita sambung dia tergantung pula. Wa wahayna ila Musa wa akhihi, ayat 7 tu dia sambung perbincangan. Jadi waktu insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Kita bertilu setakat ni. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma walhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu